sejahtera. Perpaduan kaum dapat dilihat semenjak pada zaman Nabawiyah dan Malaysia juga dapat mengambil teladan daripadanya, kata Dr. Muhammad Asnawi bin Adiman. Katanya lagi, pada zaman Nabawiyah dapat dilihat situasi yang hampir sama seperti di Malaysia, iaitu terdapat pelbagai kaum yang berbeza budaya dan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan penghijrahan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah Al-Munawwarah. Hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah Munawwarah merupakan pelan strategi jangka masa panjang dalam usaha untuk mengembangkan Islam ke pelosok dunia. Kunci kejayaan pembentukan kerajaan Islam pertama di Madinah bermula dengan wujudnya Perlembagaan Madinah yang merupakan bukti yang jelas bahawa ukhuwah Islamiah merupakan asas penyatuan dan kecemerlangan ummah. Rasulullah SAW bukan sahaja telah berjaya menyatupadukan masyarakat Islam yang terdiri daripada pelbagai kaum, etnik, agama dan kepercayaan, tetapi setiap kaum ini diberi hak dan tanggungjawab ke arah kesejahteraan dan kemakmuran Madinah. Seterusnya pula ialah persaudaraan kaum Muhajirin dan Ansar melalui ukhuwah Islamiah. Semangat perpaduan pula mengundang pihak Ansar untuk berkongsi kekayaan, kesejahteraan dan kehidupan yang selesa dengan pihak Muhajirin yang telah terpaksa meninggalkan sanak saudara, harta benda demi untuk menyelamatkan diri dan agama Islam itu sendiri. Mereka berkumpul, bertukar-tukar pendapat dan menjalankan pelbagai aktiviti yang secara tidak langsung dapat menyatupadukan masyarakat Islam itu sendiri. Okey, itu sahaja penerangan daripada saya. Sekian, terima kasih. Bagi memperincikan kaitan hubungan etnik ini, kita terus berlintas langsung bersama Muhammad Naim daripada Jabatan Etnik Malaysia Pulau Pinang. Silakan Naim. Terima kasih kepada rakam penyampai saya Muhammad Arif dari Seri Pentas. Menurut Islam mengiktirafkan kemuliaan setiap manusia tanpa mengira etnik. Hal ini menjelaskan manusia secara fitrahnya dijadikan Allah dalam bentuk kelompok dan budaya yang berbeza. Dan manusia juga perlulah menghormati antara kepelbagaian dan perbezaannya. Pada zaman Rasulullah SAW, Piagam Madinah telah menjadi perlembagaan yang berpandukan wahyu Allah SWT untuk rakyatnya. Malaysia juga mempunyai perlembagaan negara yang telah termaktub pada 31 Ogos 1957. Hubungan etnik mampu dijaga melalui perlembagaan yang teguh dan kukuh. Rasulullah SAW telah menjalankan persaudaraan dengan pelbagai etnik. Antara etniknya adalah Ansar melalui ukhuwah Islamiah. Seperti mana pada zaman sekarang, Malaysia telah menjalinkan hubungan antara kaum sejak dari kecil lagi, seperti tinggal di kejiranan yang pelbagai dan bersekolahan dengan sekolah kebangsaan yang mempunyai pelbagai kaum. Kerajaan juga telah menjalankan kempen untuk memupuk semangat kemasyarakatan, antaranya adalah melalui ukhuwah Islamiah bagi memikat etnik lain untuk lebih selesa dengan Islam. Oleh sebab itu, kepelbagaian dan perbezaan itu bukanlah faktor untuk berpecah belah dan bermusuhan. Petang hari pergi ke pekan, pulang membawa sebungkus laksa. Hidup muhibah perlu diamalkan di negara Malaysia yang berbilang bangsa. Kita kembali kepada Muhammad Arif dari Seri Pentas. Dipersilakan rakan seperjuangan Muhammad Fawaz serta tetamu jemputan dari Penang lintas langsung dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah dalam forum 5 minit. Silakan Muhammad Fawaz. Terima kasih Muhammad Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Fawaz bin Ruslan dalam segmen forum 5 minit yang bertajuk Sirah Nabawiyah Merapatkan Hubungan Etnik. Jadi, untuk forum 5 minit ini bukan saya sahaja yang duduk di sini, tetapi di sebelah saya juga ada seorang insan yang dihormati, iaitu Al-Fadil Ustaz Haji Muhammad Aziman bin Haji Ismail. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang hadir. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis. Sebelum itu saya nak buat sedikit pembetulan. Sebenarnya saya sudah pergi haji 3 kali ya. 3 kali. Jadi
Oh, okey. Maafkan saya. Jadinya maafkan saya Ustaz. Saya ulang semula sekali lagi. Bersama saya iaitu Al-Fadil Ustaz Haji Muhammad Aziman bin Haji Ismail. Betul ya Ustaz? Betul. Jadi, baiklah Ustaz. Sebelum saya tujukan satu soalan kepada Ustaz, saya akan terangkan serba sedikitlah tentang tajuk kita iaitu Sirah Nabawiyah merapatkan hubungan ini ya. Jadi baiklah, tentang Piagam Madinah. Piagam Madinah ini merupakan perlembagaan bertulis yang dirangka oleh baginda Nabi Muhammad SAW pada 622 Masihi. Berpandukan wahyu Allah, ia menjadi asas pemerintahan kerajaan Islam Madinah. Penduduk Madinah ketika itu mempunyai 5 suku kaum iaitu Nasrani, Yahudi, Arab, Muhajirin dan Ansar. Oleh itu, daripada piagam Madinah ini juga mencatatkan tentang peraturan tanggungjawab ketua negara dan rakyatnya. Piagam ini juga telah mendapatkan persetujuan orang Islam iaitu Muhajirin dan Ansar dan juga orang bukan Islam iaitu Yahudi dan suku Arab yang lain. Boleh diungkapkan bahawa baginda Nabi Muhammad SAW telah menyusun satu persatu perlembagaan dalam pemerintahan baginda. Terdapat beberapa perkara utama yang disentuh dalam merapatkan hubungan etnik ini iaitu dari segi politik, baginda sebagai pemimpin Madinah, sebagai hakim dalam menyelesaikan masalah yang timbul antara orang Islam dengan bukan Islam. Dari segi agama pula, ianya bebas untuk mengamalkan agama masing-masing dan ada banyak lagi perkara-perkara yang lain. Jadi Ustaz, soalannya sekarang, apa pendapat Ustaz berkaitan perkara yang saya terangkan sebentar tadi, iaitu berkaitan Sirah Nabawiyah pada zaman Rasulullah dan juga hubungannya pada zaman sekarang dalam konteks pemeliharaan hubungan etnik. Silakan Ustaz. Okay. Terima kasih kepada Tuan Muhsin Majlis. Okey, berkenaan dengan soalan yang ditanya oleh Tuan Muhsin Majlis, sebelum itu kita kena fahami dulu konsep hubungan etnik atau sesebuah masyarakat itu terlebih dahulu, iaitu merujuk kepada beberapa kelompok bangsa atau kaum yang tinggal atau menetap dalam satu kawasan sebagai satu masyarakat. Tetapi, hidup mereka terpisah kerana mengamalkan cara hidup, adat resam, kepercayaan yang berbeza antara satu sama lain. Jadinya, untuk mengaitkan hubungan etnik pada zaman Rasulullah SAW dengan hubungan yang wujud pada masa sekarang, yang pertama kita akan lihat dari konteks kemesraan komunikasi. Penggunaan bahasa yang baik dan bersopan santun menjadi asas dalam membentuk komunikasi yang baik dan berkesan, serta mengelakkan sikap sombong dan memandang rendah. Yang kedua, budaya ziarah menziarahi dapat memberi banyak kebaikan, terutama yang dalam menghubungkan dan merapatkan hubungan silaturahim sesama kaum. Justru, Islam juga sangat mengalahkan umatnya untuk memperbaiki hubungan silaturahim dan persaudaraan. Yang ketiga, mengambil berat dengan bersifat prihatin terhadap keadaan yang berlaku di persekitaran sekeliling, yang mana dengan bersikap mengambil berat ini dapat menangani masalah-masalah yang berlaku. Yang keempat, iaitu hormat menghormati antara satu sama lain walaupun berlainan pegangan agama, budaya dan pandangan. Sebagai contoh terdekat, jiran kita sendiri dengan berinteraksi dengan baik kepada jiran kita sendiri serta masyarakat sekeliling. Dan yang terakhir sekali, kesepakatan, iaitu bermesyuarat dan mengambil kira pandangan semua pihak sebelum membuat suatu keputusan berkaitan sesuatu isu. Sebagai contoh, musyawarah iaitu perbincangan atau lebih dikenali sebagai Ashura, yang bermaksud seseorang itu tidak menyendiri pendapatnya dalam persoalan atau permasalahan yang memerlukan pendapat orang lain. Sekian. Terima kasih Al-Fadil Ustaz kerana kongsikan sedikit input kepada kita semua tentang kaitan Sirah Nabawiyah pada zaman Rasulullah dan apa hubungannya pada zaman sekarang dari segi konteks pemeliharaan hubungan etnik. Ya, betul Ustaz? Betul. Jadi apa yang diperkatakan oleh Al-Fadil Ustaz tadi, bahawa yang pertama ialah kemesraan komunikasi, yang kedua budaya ziarah menziarahi, mengambil berat, hormat menghormati, dan yang terakhir ialah kesepakatan jati. Daripada 5 perkara ini
boleh kita ringkaskan bahawa penghayatan terhadap penjagaan hubungan etnik pada masa kini masih lagi diamalkan walaupun jurang masa kita dengan zaman Rasulullah sangat jauh. Jadi terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Haji Aziman kerana dapat meluangkan masa bersama kami di segmen Forum 5 Minit ini. Terima kasih Ustaz. Jadi sekian saja daripada saya Muhammad Fawaz bin Ruslan. Kita kembali ke Seri Pentas Muhammad Arif. Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Haji Muhammad Aziman bin Haji Ismail atas penyampaian ilmu sebentar tadi. Baiklah, 10 minit siaran berita perpaduan berakhir di sini. Dinasihatkan supaya sentiasa menjaga diri dan memakai hand sanitizer ketika di luar rumah. Sekian, Assalamualaikum.